Kalau kita lihat Indonesia, kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Singapura yang terancam punah. Kondisi bahasa Melayu di Singapura memang memprihatinkan karena orang Melayu cenderung menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak Melayu juga kesulitan menggunakan bahasa Melayu dalam situasi formal. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Melayu kasar atau bahasa percakapan sehari-hari. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Right. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Melayu, masyarakat Melayu misalnya peningkatannya yang berbual dalam bahasa Inggeris juga meningkat, dan yang bercakap Melayu saja menurun, dan yang bersifat dua bahasa meningkat. Right? Jadi ini satu trend yang semakin menjadi realiti. Pada semua usia. Kalau dulu kita mengatakan yang budak-budak kecil akan cakap bahasa Inggeris, atau budak-budak remaja banyak menggunakan bahasa Inggeris, sekarang realitinya tidak. Hampir keseluruhan daripada usia 5 tahun hinggalah 55 akan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi ini satu situasi yang kita nak fikirkan baik-baik, kerana tinjauan seperti ini memberikan gambaran yang agak jelas tentang keadaan masyarakat misalnya. Right? Jadi setiap tahun lebih kurang 1,396 pasangan adalah yang kahwin campur. Okey, maknanya di luar bangsanya. Okey. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga. Jadi bila kita kaji bahasa ni, kita juga kaji tentang orang kahwin secara tak langsung. Kahwin campur kekal pada 22% setakat ini stabil, atau mungkin akan meningkat, kerana lebih banyak orang asing yang akan masuk ke kota Singa. Datuk nenek menggunakan bahasa Inggeris, kalau kita tengok statistik tadi, dia meningkat 200%. Dari segi pendidikan juga, kita lihat kenaikan orang yang menggunakan bahasa Inggeris daripada pendidikan yang rendah misalnya, juga meningkat 200%. Saya sengaja tunjukkan ini untuk menunjukkan tentang trend yang sedemikian. Jadi ini adalah apa yang didapati dari segi statistik. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti, kita menghadapi maut. Maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat. Kerana yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya, ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa kerana saya sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ini menarik kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Right? Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua, saya tanya mereka, di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu. Yang Singapura, dengan nenek cakap Melayu. Right? Dengan mak bapak cakap Inggeris. Dengan adik-beradik cakap Inggeris. Rata-rata semuanya dalam 20 tu, tak silap saya, ada menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah, bagi pelajar Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, adakah telah dicuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik.
Begitulah guys, masalah yang terjadi di Singapura itu juga muncul di Malaysia. Profesor di Malaysia juga pernah mengungkapkan bahwa anak-anak Melayu Malaysia kesulitan menggunakan bahasa Melayu baku. Padahal bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda mereka, bahasa yang digunakan di rumah. Nah, di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Bahasa Indonesia sebenarnya banyak digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu atau bahasa daerah. Ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah yang kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Benar tu, Dr. BJ. Saya kalau dalam kelas saya mengajar sastra di NUS itu 3 dalam pengantarnya bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal ya, anak didik saya tu diam, tengok saja. Tak berketik langsung. Tapi kalau dia ajak ke kantin, ya, minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia 2 persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam. Yang di kantin, wah. Tapi bahasanya apa? Bahasa itu, bahasa apa ya? Bahasa gaulan ya. Bahasa gaulan ya. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau saya fikir pula takkan pula saya masuk dalam kelas nak mengajar bahasa gaulan ya. Dan saya tidak mampu melakukan bahasa gaulan ya. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya. Apa dialogsia ya adalah. Dialogsia dalam linguistik, perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan ya. Karena kalau Inggeris tak dialogsanya tidak ada, sama apa yang ditulis, apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni, tetapi tidak ya pada bahasa Indonesia. Ya, sama yang dibicara dalam kelas, sama juga yang di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Dan satu lagi, kalau kita lihat Indonesia, etnisiti mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan. Bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Dan yang menarik juga kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun. Itu satu lagi yang menarik. Jadi di situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Mungkin juga ya, kerana dia dianggap sebagai bahasa kedua, maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional, tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan, jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang dengan kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu, atuk dah cakap Melayu, dengan andaian tak apalah masuk dalam kelas, cikgu aku pun sama apa ya. Jadi ambil sambal lewa, akhirnya tak menjadi, di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Itulah guys masalah bahasa Melayu. Faktor lain yang tidak dibahas dalam video tadi adalah bahasa Melayu gagal karena tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Singapura. Adapun bahasa Indonesia jelas digunakan sebagai bahasa pengantar sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.